Langkawi tidak dapat hadir pagi ini untuk soalan nombor 7. Terusnya saya jemput Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, soalan saya soalan nombor 8. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Setakat ini pihak kementerian masih meneliti senarai jalan-jalan kampung di Parlimen Kuala Krai, termasuklah permohonan jalan-jalan kampung Pasir Kelang di Parlimen Kuala Krai yang berjumlah 1.7 juta ringgit untuk dipertimbangkan di dalam rancangan Malaysia ke-10. Namun begitu, terdapat satu projek jalan bandar yang sedang dilaksanakan di Kuala Krai, iaitu projek Jalan Melati di Kampung Gatal panjang 1.7 km dengan kos 7 juta ringgit. Projek tersebut telah dimulakan pada 27 Julai 2009 dan dijangka siap pada 17 Oktober 2010. 6 buah projek bekalan air luar bandar di Parlimen Kuala Krai bagi tahun 2010 yang berjumlah 1.98 juta ringgit yang bakal memberi faedah kepada 250 unit buah rumah di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Yang Amat Kuala Krai. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Semasa saya melawat pameran program transformasi kerajaan yang dibuat beberapa bulan yang lalu, saya digambarkan bahawa senarai projek-projek pembangunan luar bandar di bawah makmal yang berkenaan sudah siap dan satu general rule dia kata semua kawasan-kawasan 5 km daripada jalan besar akan mendapat jalan yang baru. Bila saya tanya ketika itu, dia kata kita akan umumkan tak berapa lama lagi. So, saya menjangka 3 bulan berlalu senarai-senarai ini sepatutnya sudah ada, kerana program transformasi ini katanya sudah dilancarkan secara besar-besaran, tetapi ternyata masih lagi menunggu senarai yang lengkap. Apapun Kuala Krai dan saya yakin kawasan lain juga berharap dapat disegerakan, kerana kita nak melihat hasilnya dalam tempoh yang telah ditetapkan, paling tidak pun di hujung tahun ini ataupun tahun depan. Soalan saya yang betul, yang projek baru ni baguslah, tetapi saya nak bertanya tentang keadaan jalan-jalan kampung yang sedia ada, yang sudah ada dengan berbagai bentuk, sama ada berturap ataupun tidak, terus memerlukan upkeep yang berterusan kerana teruk sangat sebahagian daripada jalan luar bandar ini. Apakah mekanisme sebenarnya bagi kementerian untuk mengesan mana jalan yang perlu diperbaiki segera, ataupun yang perlu ditangguhkan, kerana banyak sangat bergantung kepada sebahagian daripada kita wakil rakyat untuk menjadi pengenal pasti, sedangkan pihak jentera di bawah kementerian ada satu mekanisme yang boleh trigger satu tindakan segera untuk memulihkan jalan-jalan ini tanpa memerlukan suara daripada wakil-wakil rakyat ataupun pihak-pihak lain. Jadi bagaimana mekanisme ini di kementerian Yang Muhammad? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat daripada Kuala Krai. Bila kita melihat dari segi pelaksanaan dasar-dasar yang terdahulu, sama ada rancangan Malaysia ke-7, ke-8, ke-9, dasar ekonomi baru, kita telah melihat kerangka daripada keseluruhan aspek, bukan hanya dari segi cara-cara struktur sistem yang sedia ada, juga kita melihat dari segi dengan izin bottleneck yang telah dilalui, permasalahan timbul yang berbangkit, sama ada cara melaksanakan hubungan dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, bahkan juga daripada sudut delivery system yang ada. Dengan itu saya melihat, bila saya nampak kementerian ini
merupakan suatu kementerian yang agak besar peranan dia, khususnya di peringkat luar bandar, yang mengurus tadbir kewangan berbilion ringgit dan tidak mempunyai prasarana yang memungkinkan kita mengenal pasti tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kelekerai tadi. Dengan itu, bila kita melihat untuk memastikan supaya dalam jangka masa pelaksanaan di bawah transformation program, government program ini, kita perlu bukan hanya sasaran 15,000 kampung yang ada, dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, denyutan rakyat di situ, the needs of the people on the ground dengan izin, perlu kita selaraskan, kita libatkan semua pegawai-pegawai daerah yang ada. Saya telah bertemu pada tahun yang lalu dengan pegawai-pegawai daerah termasuk dari Kelantan, termasuk dari Pulau Pinang, termasuk daripada negeri-negeri Selangor yang ada, dan saya pelawar mereka dan libatkan mereka dalam pelaksanaan projek-projek, walaupun kita akui bahawa ada agensi-agensi yang lain, JKR-nya, ICU-nya ada, tapi mengenali hakikat bahawa akan ada persoalan delivery system yang kemungkinan boleh membantukan pelaksanaan projek-projek ini dalam jangka masa yang pendek, bukan rancangan-rancangan Malaysia iaitu 5 tahun, yang ini 3 tahun dengan peruntukan yang besar. Target apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi pula perlu dilaksanakan dalam jangka masa pendek. Kawasan 5 km daripada jarak jalan yang bertar perlu kita lengkapkan, naik taraf ataupun membaik pulih. Dengan itu kementerian mewujudkan satu unit khas, ya, untuk memastikan kementerian akan boleh memantau dengan lebih dekat. Bukan kita tak yakin dengan DU, bukan kita tak yakin dengan JKR, bukan kita tak yakin dengan ICU, tapi kita tahu bahawa ada peranan-peranan lain. Kalau pegawai daerah urusan dia tentang masalah belia, masalah kegiatan-kegiatan nanti sosial, masalah program agama. Tapi dalam jangka masa 3 tahun perlu ada kerangka struktur yang sedia ada untuk membolehkan kementerian ini dapat memantau bukan 1 minggu, setiap hari, tentang pelaksanaan projek-projek dan juga masalah yang akan ditimbulkan. Unit khas ini yang kita dah wujudkan ini akan boleh membantu apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi tentang kebimbangan-kebimbangan masalah masyarakat di peringkat luar bandar. Dan kita dalam melaksanakan amanah tanggungjawab, kita tidak dihalang, dibatasi oleh kena kawasan sempadan ideologi politik. Kalau kerai kita bantu, jangan bimbang sangat, ya. Sama ada dari segi jalan, ya, contoh macam bekalan elektrik, kalau saya nak sebut berapa kampung-kampung Ucilnya, Mengkebangnya, kampung-kampung yang kita akan sediakan untuk bekalan elektrik yang ada, supaya rakyat yang berhak, yang memerlukan bantuan bekalan elektrik, jalan raya, air, insyaAllah kita akan sediakan untuk membantu masyarakat rakyat Malaysia.